Assalamualaikum dan hai semua, selamat datang ke Hoi Podcast Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share our YouTube channel dan tekan loceng untuk dapatkan notification daripada kami. Dan jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Hoi, Home of Ideas. Jadi sebelum kita mulakan podcast, kami berdua adalah host anda pada hari ini. Saya Najwa binti Zul Hisham Dan saya Ismail Syarif bin Iskandar. So hari ni kita nak sembang pasal apa, Didi? Hari ni kita nak sembang pasal Jisoo. Najwa tahu tak Jisoo tu apa? Kita tahulah, tapi tak tahu sangat-sangat apa itu Jisoo. Dan saya rasa tak semua pelajar USIM tahu dengan lebih terperinci apa itu Jisoo. Oh, iya ke? Okey, tak apa. Sebab tu, kita bawakan special guest untuk rancangan kita pada hari ini. Jadi saya persilakan untuk perkenalkan diri. Okey, silakan Syarif. Okey, terima kasih kepada host untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan pada hari ini. Nama saya Muhammad Nabil bin Jamaluddin. Saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Saya belajar di USIM pada tahun 2018 hingga 2021. Saya konvo pada 2021 lah. Dan saya ambil bidang Islamic Banking and Finance. Wow. FAM. Daripada FAM korang. Okey. Okay. Saya berumur 26 tahun pada tahun ini. Wow. Oh. Muda lagi. Status. Oh. Status untuk masa sekarang berisi satu dan selama-lamanya. Beristeri satu. Isteri satu. Okay. Jadi boleh saya tahu Cik Nabil pernah pergi Jisoo ke mana? Okey, sepanjang saya belajar di USIM, saya telah terlibat dengan Jisoo ke China, Filipin dan Jepun. Sepanjang saya belajar 4 tahun lah di sini. So korang, saya rasa topik kita hari ni best gila. Kan Didi? Ya. Tapi kalau tak best pun kita orang akan best kan? Jangan risau, okay? Kita orang ada. Okay. So tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi boleh tak sebelum kita macam pergi lagi terperinci lah, saya nak Cik Nabil briefly explain apa itu Jisoo dan aim Jisoo diadakan dekat USIM ni. So macam orang boleh tahulah Jisoo tu apa. Okey, Jisoo ni sebenarnya salah satu cara USIM untuk memperkenalkan USIM kepada luar negara lah. Maksudnya Jisoo ni melibatkan para pelajar di USIM untuk kita buat perkara bermasyarakat. Contoh dalam elemen Jisoo tu kita ada 4 perkara. First yang kita terapkan elemen tu seperti kita pertukaran budaya, pertukaran ilmu. Maksudnya kita budaya Malaysia apa? Kita belajar pula budaya di luar. Contoh elemen tu. Itulah yang best tu. Ya. Okay. Lepas tu kalau aim Jisoo tu? Aim Jisoo kita contoh macam pelajar tak pernah pergi ke luar negara, dia rasa seronok. Tu yang membuatkan pelajar ni, apa Jisoo tu? Kenapa kita kena pergi? Betul. Saya dengar pun saya rasa nak pergi dah ni. Okay. So kan Najwa, saya rasa macam kita ada perbincangan yang menarik untuk kita bincangkan hari ni. Ya, mestilah. Dah cakap dah tadi. Okay. So apa first impression Cik Nabil bila dengar pasal Jisoo ni? Macam teruja ke? Macam nak tahu sangat ke apa Jisoo ni? Okey, pertamanya saya dengar daripada senior saya sebelum saya masuk USIM. Saya tanyalah, apa aktiviti bila kita masuk USIM kan? Apa yang seronoknya? So first senior saya cakap, engkau kena join Jisoo. Apa Jisoo tu kan? Lepas tu saya tanya dia cakap Jisoo ni satu benda yang kau boleh pergi luar negara sambil kau belajar, sambil kau berjalan. Bukan semata-mata berjalan lah, bukan jalan kosong lah. Bukan jalan kosong. So, sambil tu kita belajar budaya dekat luar, kita belajar cara dekat luar macam mana. So kita lagi rasa seronok mendengar daripada sini tu cakap. Tu yang membuatkan saya pilih untuk start Jisoo.
Itulah macam masa saya pun start tahu pasal Jisoo ni waktu ta'aruf. So macam tu lah, start dari situ lah saya rasa macam nak tahu lagi Jisoo ni. Sebab dia orang kata macam kalau pergi Jisoo ni kita boleh pergi luar negara. Betul. Kita boleh jalankan aktiviti kat sana. Betul. Betul lah kan? Betul. Kalau Didi, awak first dengar ni kat mana? Saya first dengar masa dekat sekolah menengah. Lagi awal. Lagi awal Ada orang bagi ceramah. Ini dia cerita pasal Jisoo ni. Jadi sekolah macam, mana? Sekolah Mahat Muar. Okay, yang tengok daripada Mahat Muar ni sila berbangga. Malu. Okay. Okay, sama-sama lepas tu first impression bila So bila first impression kita dengar pasal Jisoo ni macam Jisoo ni belajar kat luar negara, best ke? Luar negara tu pergi ke negara mana? Macam tu, macam kita nak tahu. So sebab daripada situlah kita macam kita minat Yusin ni. Macam sebab Yusin ni macam ada program special macam ni. Itulah sebab saya rasa dekat universiti lain tak ada Jisoo. Maksudnya macam kalau kita masuk kan, yuran kita memang termasuk untuk kita pergi program Jisoo kan. Betul. So itulah specialty dekat USIM ni korang. Ya, betul. Itulah salah satu keistimewaan USIM. Okay, lepas tu lepas Cik Nabil dah ada first impression tu, apa yang menyebabkan Cik Nabil nak pergi? Sebab masa tu saya memang bila masuk USIM saya tak pernah pergi ke luar negara. So saya rasa okay, aku kena pergi. Okay, caranya macam kita create satu team untuk pergi ke pilihlah mana-mana negara yang dalam bajet lah. Contoh sebab saya dulu aktif dengan SRM, Sekretariat Rakan Muda. So saya join SRM tu. Kat situlah yang kakak-kakak dan abang-abang ajak saya untuk join Jisoo. So saya belajar dengan dorang macam mana nak buat Jisoo dari segi ketah kerja, dari segi buat jalan itinerary untuk ke sana. Banyaklah proses-proses dia. Betul, banyak proses. Tapi benda tu memang agak leceh. Tapi buat kita ni senang untuk komunikasi. So sebenarnya kalau sebelum nak pergi Jisoo ni pun ada komitmen dia lah kan? Ya, betul. Memang banyak komitmen untuk kita. Contoh cari duit lah kan untuk pergi. Sebab bukan semua USIM tanggung kita untuk buat Jisoo tu. Kita pun kena usaha juga sendiri. Ya, betul. So contoh apa usaha dia? Contoh bila kita dah create team, kita decide untuk pergi satu negara. Contoh saya decide itu pergi China. Okay, kita tengok tiket pergi China pergi balik dalam 1,800. So kat situ kita dah fikir macam mana kita nak cari duit untuk bayar tiket tu. So masa saya dulu saya buat kerja part time untuk cari duit. Semata-mata nak pergi Jisoo. Takkan kita nak minta dekat parent kan untuk pergi Jisoo. Kita nak pergi kan. Jadi kita sendiri. Barulah hasil titik peluh tu best. So part time tu dengan kawan-kawan yang nak pergi tu lah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kalau macam kita tengok ada kabut sale ke untuk apa-apa festival, diorang pun macam cari duit untuk nak pergi ke Jisoo juga. Betul. Kan. So memang daripada situ pun income dia lah. Income untuk tim Jisoo lah, supaya dapat tampung. Tak adalah kita keluar semua pelanjaan kita dalam poket kan. So ada duit kita. First kita buat bajet lah. Bajet untuk berapa tiket, berapa pengangkutan. Kat situ kita dah boleh cari. Okay, tim kita pecah-pecah pula tim. Tim ni cari duit untuk ni, tim ni cari duit untuk ni. So bila dah cukup berapa, kita cuma bawa duit pelanjaan kita sahaja. So itu antara sebab kenapa Cik Nabil nak pergi. Betul. Okay, so Didi? Okay, kita balik ke soalan yang seterusnya. Jadi bila Cik Nabil and the gang dah sampai dekat sana, apa aktiviti yang korang buat with people dekat sana? Macam people kat negara tu. Kan tadi Cik Nabil pergi 3 negara kan? Okay, kita nak tahu setiap negara tu lah. Sebab nak apa aktiviti yang Cik Nabil dan kawan-kawan buat. Okay, negara pertama saya pergi ke Kunming, China. Kunming, China tu kawasan kampung sebenarnya. So kat situ tak adalah sama macam dekat Beijing bandar kan. Bila kat kampung kita tahu macam kampung pedalaman lah. Maksudnya mesti ada yang susah, ada senang kan. So kat situ kita belajar cara dorang cari rezeki. Cara diorang cari rezeki. Ya. Masuk kat situ kita belajar cara budaya dorang lah kat situ. Budaya dorang macam mana daripada kampung pergi ke bandar cari rezeki tu. Contoh dorang bawa daging ataupun ayam daripada kampung untuk jual di bandar. So Cik Nabil tolong sekali ke? Tak ada tolong, kita
cuba tengoklah cara diorang macam mana. Maknanya cara diorang hidup dekat sana. Ya, betul. Kalau di Filipin, saya pergi Filipin di Cebu. Cebu tu pun kawasan pulau. Kawasan pulau yang agak macam kita rasa tak berapa nak selesa lah sebenarnya. Walaupun pulau tu memang kawasan menarik lah. Tapi kawasan yang saya menginap tu tak berapa nak seronok. Sebabnya dekat Filipin terlampau kotor. So kita rasa macam seronok betul duduk Malaysia ni. Untuk first pergi boleh lah. Dan next tak boleh kot. Kalau nak tetap kat sana pun mesti macam akan terfikir 2-3 kali dulu. Ya, betul. Macam macam tu. So kita dah ada pengalaman yang dah lepas. Betul. Okey, yang ketiga kat Jepun ni, Jepun dia terlalu moden lah. Kita macam kan sebab saya pergi Tokyo. 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 So bila saya sampai Tokyo, kita just pergi sekolah Islam kat sana. Lepas tu pergi masjid. Masjid pun kita jumpa dengan AJK masjid lah. Tanya diorang macam mana aktiviti kat situ, apa. So kita share lah pendapat macam mana. So macam ada lah tolong bersihkan masjid ke? Ya, betul. Kita memang ada satu hari gotong royong tolong bersihkan masjid. Dan dalam bersih tu pun kita bawa macam bawa alatan daripada Malaysia. Mana yang boleh bawa kan, yang muat dalam luggage tu kita bawa, kita bagi kat sana. So antara 3 negara tu, apa aktiviti yang paling menarik Cik Nabil dengan kawan-kawan pernah buat? Aktiviti menarik saya fikir di China. Satu sekolah tu kita belajar, kita ajar diorang dalam bahasa Jawi dan diorang ajar kita Cina. Diorang boleh lah belajar bahasa Jawi tu? Boleh. Memang dekat sekolah tu dia ada pelajaran Jawi. So tapi dalam tulisan Cina. So kat situ belajar lah. Tak adalah belajar advance sangat. Just belajar alif bata, basic-basic. Yang basic je. Tapi diorang memang ada minat lah. Betul. Benda-benda macam tu. Memang ada dalam silibus diorang ke? Memang ada. Sebab kita pergi kat situ, ada peringkat umur lah. Ada yang tadika, ada sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu kelas orang tua pun ada. Baguslah macam tu. Sebab ada tulisan Jawi. Saya tak pernah dengar. Itulah bila sampai sana kita terkejut macam, oh, diorang pun belajar juga, tahu juga. Dalam kira macam ayat basic dia tahu. Baguslah macam tu Cik Nabil, saya rasa. Tak sia-sia pergi sana. Memang sebab kita pun ada terapkan elemen pertukaran ilmu kan kat sana. So kat situ kita dah boleh dalam elemen JISO. So bila kita pergi luar negara, macam kita pun kadang-kadang tak expect kan, macam diorang pun ada belajar bahasa Jawi. Ya, betul. Sebab masa sebelum Islam. kita pergi, kita akan contact dulu orang sana. So dari sini kita carilah mana sekolah yang boleh pergi kan. Kita tanya apa kat sini belajar apa semua. So kita bawa daripada Malaysia ni, kita dah prepare awal-awal lah untuk bawa ke sana. So kita dah tahulah sikit-sikit lah. Okay, lepas tu sebelum lepas kita nak tahu aktiviti tu, saya nak tahu sikit macam mana Cik Nabil akan kawan jalankan ibadah. Jalankan ibadah. Okey, kat sana kita pergi ke masjid lah. Maksudnya kita ikut dorang solat. Tapi macam dekat China, saya pergi satu tempat tu memang tak berapa nak boleh terima Islam lah. Sebab kami ada satu tim pernah solat di tepi pasar raya. Sebab masa tu dah hujung waktu. Kat China. So kita cari surau. Tak ada. Sebab memang bukan kawasan Islam kan. Memang kat situ majoriti memang bukan Islam. So kita orang satu tim solat di tepi je. Ambil wuduk pun pergi beli air mineral kat luar. Ambil wuduk tepi jalan macam tu lah. Tu kita solat. Lepas tu ada satu polis tu datang. Dia tanya, nampak macam kita buat tak tahu, ada mungkin tak faham kot cara kita solat. So masa tu dia nak tangkap kita orang lah. Tapi kita orang tunjuk pasport, kita cakap kita orang daripada Malaysia, kita orang ni Islam. So dia bagi. Tapi kena cepat-cepat lah habiskan solat tu. Macam takut juga takut. Dekat China susah sikit. Ada certain tempat lah. Tapi macam yang saya pergi Kunming tu, majoriti Islam. Kalau macam dekat Filipin 3% saja Islam.
Memang kita orang Besar pergi lah. dekat Filipin tu tempat Islam sahaja. Tapi masjid boleh kira dalam Filipin tu dekat Cebu lah, Cebu nama tempat dia. Dalam 10 buah masjid saja. Oh, susah. Hmm. Susah lah macam tu. Betul. Tu pun memang dalam masjid, kawasan masjid tu boleh kira berapa orang je Islam. Oh. Oh. Okey, sekejap. Saya rasa topik kita ni macam makin menarik. Tapi sebelum kita pergi lagi menarik tu, kita saya nak Didi macam bagi tahu satu je soalan. Tapi Cik Nabil jangan jawab lagi. Soalan random. Soalan random. Tapi Cik Nabil jangan jawab lagi. Oh, okey. Soalan random je. Okey, saya terfikir satu soalan ni. Saya ada lah dengar macam ataupun ada orang cerita kan, macam Jisoo ni kita kena tangguh SEM ke? Macam tu. Okey. Betul ke Jisoo dia kena tangguh SEM? Saya terfikir macam Jisoo tu kenapa kena ke tangguh SEM? Macam contoh kalau kita pergi Jisoo lama kan, macam mungkin kalau sebulan ke, so kena tangguh SEM terus ke? Macam kita nak tahu. Okey. So kalau korang nak tahu betul ke kena tangguh SEM, kita tunggu lepas ni. Rehat seketika. Welcome back to our podcast channel. Okay, so apa soalan dia tadi, Najwa? Okay, so soalan dia tadi, betul ke kalau kita nak pergi Jisoo ni, kita kena tangguh sampai 1 SEM? Lama ni nak pergi Jisoo, betul ke? Betul ke? Memang salah. So Salah. Jisoo tu tak perlu pun kita tangguh SEM ke, tangguh tahun ke apa. Sebab Jisoo buat dalam tempoh waktu cuti SEM. So dalam tempoh tu kita cuti kan, tak adalah nak extend ke apa ke. Kita memang rancang awal-awal untuk cari tarikh yang betul-betul cuti SEM lah. Tak kisahlah cuti SEM panjang ataupun short SEM kan. Kita set tarikh tu. Okay, so saya rasa saya yang silap dengar ni. Sebab dulu kita orang macam pernah dengar ada yang macam pergi luar negara, lepas tu sampai kena tangguh SEM. Itu yang menyebabkan budak pelajar yang tak nak pergi kan. Dia rasa macam betul, nanti extend lambat pula grad kan. So mungkin tu program lain lah, bukan program Jisoo. Bukan. Tu nama dia gap year. Gap year yang kena tangguh SEM. Maksudnya gap year tu kita belajar di luar negara. So mungkin adalah sebab saya pun tak berapa nak ceburi dalam gap year tu. Sebab yang tu perlu kelayakan dia perlu tinggi lah untuk pergi. Tinggi lah daripada Jisoo ni. Jisoo ni tak ada kelayakan pun. Ada duit jalan je. Ada duit jalan je. Okay. Okay, so korang jangan risau, kita tak perlu sampai tangguh SEM pun. Kita pergi waktu cuti SEM. Okay, lepas tu Didi nak tanya apa lagi? Okay, so saya nak tanya, apa pengalaman paling manis dan paling pahit sepanjang abang sepanjang Cik Nabil join program Jisoo ni? Okay, Cok, saya rasa pengalaman paling manis bila Cik Nabil jumpa dengan isteri Cik Nabil dekat Filipina. Betul tak? Itu betul lah, salah satu faktor lah. Ya, kalau korang tak tahu, Cik Nabil dengan isteri dia pernah pergi Jisoo sama-sama. So saya rasa mungkin sebenarnya jodoh kita dekat je, tak sampai je lagi. Itulah salah satunya lah. Tapi saya tak jumpa lah jodoh dekat Filipin. Balik daripada Filipin lah. Masa dekat Filipin tu usah-usah je. So kenangan manis saya pergi luar negara tu, saya rasa macam teruja. Sebab kita tak pernah pergi ke luar negara. Macam bila sampai tu rasa macam seronoknya pergi. Nak bila saya sampai China waktu tu musim sejuk. So yang pakai jaket tu kan, winter jacket tu kan. So macam macam ni rasanya. Seronok dengan kawan-kawan, jalan malam-malam. Tu yang best tu. Masa tu ada salji tapi bukan tempat kita orang pergi tu lah. Sebab Kunming tu memang betul-betul bawah, kawasan kampung lah. So kalau kita nak pergi tempat salji, atas lagi kat Gunung Fuji tu. Lagi best lah dekat situ. Lagi tapi best. Dia manis lah tu. Mana pernah rasa pakai jaket. Ya, betul. Memang teringin nak pakai kan. Rupanya sampai lah. Kenangan manis dekat Filipin, kita berjalan ke pulau. Pulau tu tak boleh lawan Maldives lah. Itu yang seronoknya. Tapi cantik lah juga. Cantik, memang cantik lah pemandangan dia kan. Dekat Tokyo, kita orang yang manis tu kita orang pergi macam supermarket. Macam kan biasa kalau kat Malaysia orang tahu macam barang-barang kat Jepun
semua macam mewah kan. Bila sampai sana kita jumpa depan-depan, oh seronoknya tengok kan. Tapi nak beli tu tak beli. tak mampu lah. Sebab bawa duit poket pun RM300 je. Kita dah habis duit kat belanja lain. Macam tu lah. Okay, kenangan pahit pahit untuk tiga-tiga tu saya rasa macam bila kita nak buat charity kat luar, dia rasa macam ada tempat yang seronok, ada tempat yang tak. Tu So yang ada, macam ada yang support, ada yang tak support. ya, tak semua. Sebab tu kita kalau kat sini kita dah contact orang sana. Tu bila kita nak komunikasi tu senang. Tu yang bila sampai sana ada yang bagi kerjasama. Tu macam ada tak juga best yang tu. tak bagi. Ada yang tak bagi juga. Macam kat Filipin kan tak berapa nak Islamic Islam. kan. So susah lah kita nak buat aktiviti kat sana. Tak mesra sangat. Ya. Lepas tu contoh pengalaman pahit ada ke yang macam tertinggal train ke? Tertinggal train tak pernah. Sebab memang kita kat Malaysia masa sebelum kita pergi tu dah buat itinerary. Wah. Memang baik-baik lah. Maksudnya Preparation. okay, kita dah bagi unit-unit tadi kan. So unit pengangkutan tu memang paling function. Kat sini dia dah survey naik train apa, pukul berapa, kena beli kad apa, dalam tu ada amount berapa. Kira ni dia dah plan siap-siap. Ya, memang yang tu paling penting. Dekat Tokyo lah, kat Jepun tu memang kita kena ikut time dia betul-betul. Kalau macam dekat China, okey, China setakat macam naik bas, jalan kaki. Sebab tak ada dekat luar kan, tak adalah panas sangat kan. Betul-betul. Waktu sejuk kan. Okay, kita beralih kepada soalan seterusnya. Saya nak tahulah, pada pendapat Cik Nabil, apa skill baru ataupun impak yang dapat bila dekat sana dan dah balik Malaysia? Okey, satu impak bila kita terlibat dengan JISO ni, kita akan rasa lagi yakin ke depan untuk kita bercakap. Sebab kita jumpa orang sana tak sama dengan orang Malaysia. Sebab saya dekat sana pun diorang tak berapa pandai cakap Inggeris. So kita orang komunikasi guna Google Translate. Kita tulis bahasa Inggeris kat situ, akan keluar bahasa Cina kan. Kita tunjuk macam tu. Sebab kita cuba nak cakap Inggeris tapi diorang tak faham. Sebab kita memang tak ada bawa translator lah. Memang saya pergi tiga-tiga JISO semua backpackers. Sebab kalau kita cari translator, bajet lagi kan. So kat situ lah macam membuatkan saya lagi yakin. So satu lagi, bila kita start daripada awal JISO ni, kita kena buat paperwork. So kita kena bentang paperwork tu, kena buat bajet. So kita sendiri yang ke depan, dengan kawan-kawan lain lah. So kat situ lah satu impak dia buat untuk pelajar ni pergi ke JISO tu. Faham? Baguslah ni. Okay. So untuk next soalan kan. Okay, dalam banyak-banyak pengalaman yang Cik Nabil dapat and the gang dekat sana, so pengalaman ni macam mana dia boleh membentuk masa depan and kita bagi inspiration dekat pelajar yang nak masuk USIM? Okay, satu membentuk masa depan Okay, satu macam kita lebih yakin untuk apabila kita dah keluar daripada universiti. Maksudnya kita dah ada satu pengalaman dekat luar, kita dah pernah buat program charity kat luar negara. Tu dah satu pencapaian besar tau. So kat luar nanti kita akan lebih mencabar. Kita akan tahu dah selok belok mana sebab kita dah pernah lalui benda tu. Benda tu yang akan lagi kita confident untuk ke depan. Satu benda impact yang besar jugalah apabila kita join JISO ni. Supaya tak adalah bila kita keluar kita akan jadi macam orang malu-malu. Nak bercakap dengan orang pun rasa malu juga kan. Sedangkan kita dekat universiti ni lah masa untuk kita belajar. Bukannya kita sekadar pergi kelas, jawab exam, balik tidur. Kita kena belajar skill-skill baru kan. Ya, betul. Jadi kenapa Cik Nabil galakkan pelajar universiti ni pergi? Saya galakkan satunya, JISO ni bukanlah satu bebanan sebenarnya. Dia tu sebenarnya memberi kita komitmen. Sebab saya dulu masa nak pergi Filipin dan Jepun tu, diorang set tarikh dekat-dekat. Mula saya tak jadi nak pergi Jepun tu. Tapi saya rasa macam aku tak pernah pergi Jepun walaupun dah pernah pergi luar negara. So teringin nak pergi. Yang tu macam kita lagi semangat nak cari duit. Sebabnya benda tu satu komitmen kan, kita kena bayar kan.
Betul. Tu yang saya suka pergi tu. Lagi satu benda tu macam bagi memori lah bila kita dah keluar Ya, negeri. betul. Sampai sekarang Cik Nabil masih ingat kan? Ya. Pengalaman yang paling mahal yang Cik Nabil Paling ada, mahal. kan? Yang paling mahal tu dengan isteri dia tu lah. Dengan isteri dia. Aduh. Okay. Okay, lepas tu Okey, kemudian bila kita pergi ke luar negara, of course lah kita akan bawa nama universiti, nama tempat belajar kita, and mestilah nama negara. Okey, so bila kita bawa nama universiti dan negara tu, mesti kita nak tinggalkan memori yang ada dekat sana. Jadi kan, jadi apa sumbangan yang Cik Nabil and pelajar-pelajar di SO lain yang korang tinggalkan dekat sana? Okey, sumbangannya kita bila kita pergi tu, kita berkomunikasi dengan orang sana. Kita cakap kita ni dari Malaysia. Memang diorang terkejut macam, oh dari Malaysia. Dia tahu macam maksudnya Malaysia ni dah terkenal, famous. So masa tu dia macam, oh Mahathir macam tu. Dia tahu, dia kenal Mahathir tu. So tak adalah tak adalah dia macam kecam kita lah. Kita bagi tahu Malaysia, so diorang kenal lah. So masa kita buat program masyarakat tu pun diorang seronok nampak daripada Malaysia ni bagus studentnya. sudah USIM kot, produk USIM. Okay, lepas tu boleh tak kalau macam saya nak tahu lagi yang waktu Cik Nabil dan kawan-kawan solat dekat mall tadi tu kan? Macam apa perasaan dia? Perasaan masa tu memang tak khusyuk lah, sebabnya dia datang dia keliling kita. Macam kita nak solat cepat-cepat pun, aduh kenapa kan. Tapi yang kawan-kawan lain pun tengok lah, cuba halang dorang lah, sebab kita masa tu dah hujung waktu. Betul. Memang tak ada tempat nak solat kan, tinggal lang dosa kan. Nak balik tempat penginapan jauh, so terpaksa teruskan lah. Masa tu memang serah je lah kat Allah kan, kena tangkap. Tapi masa tu kita orang pergi mana-mana, kita dah maklum dekat ambassador kat sana. So memang dah ada orang panggil dalam pengetahuan lah. So kalau apa-apa kena tangkap ke apa ke, kita dah ada pengetahuan dekat ambassador tu. Faham. Tapi waktu solat tu ada ke macam orang-orang lain yang nampak pasti diorang macam side eye ke? Tak ada. Saya tengok macam kalau kawan saya solat, dia macam pelik. Apa kita buat ni? Diorang macam tak tahu kita buat apa. Sebab diorang tak tahu cara solat kita kan. So kat situ kita sebenarnya tunjuk cuba sebarkan Islam jugalah kat situ kan. Sebab diorang macam tengok apa benda kita buat ni, ingatkan menari ke apa kan. Jadi satu kelakuan yang pelik lah. Kalau yang macam Islamofobik tu macam mana? Kalau yang dekat Filipin, ya dia macam terlampau, mungkin ajaran Islam tak kat sana tak berapa nak kuat. Cuba nak besarkan, sebab saya cuba, kita borak dengan orang sana pun, tu pun tempat wayang dijadikan masjid untuk solat. Tempat wayang yang lama lah. Tu yang mungkin kat sana belum lagi lah tersebar Islam. Belum kuat lagi Islam Belum dia. kuat. Tu pun salah Lagi satu. pun dekat pendalaman kan? Yang dekat Filipin pendalaman juga, area kampung. So mungkin Islam waktu tu tak tersebar lagi. Ya. Kita kena faham lah, tak semua tempat menerima Islam sepenuhnya kan? Betul. Sebab sana memang boleh katakan fully Christian lah juga. Sebab masjid pun ada je sebab wayang kan, wayang yang dah lama, dia ada tanda salib lah. Memang bersepah lah tanda salib tu daripada 8 bulan. Ya, betul. Okay, faham. Jadi sebelum kita macam tutup lah podcast kita pada hari ini, boleh tak saya nak tahu Cik Nabil ada ke apa-apa cadangan ataupun kata-kata terakhir kepada pelajar USIM so that diorang macam masuk JISO? Okey, kata-kata semangat Okey, untuk bagi, saya panggil adik-adik lah Okey, adik-adik yang yang dengar JISO ni, dia rasa macam terbeban. Sebenarnya korang cuba untuk pergilah. Maksudnya benda tu tak ada pun terhalang kita daripada belajar ke apa. Sebab kita nak buat tim JISO tu tak adalah hari-hari jumpa. So komitmen korang tak terganggu pun untuk pergi ke JISO tu. So korang cuba ceburi JISO tu, belajar apa yang patut, supaya tak adalah kita ni
tak ada terlibat apa-apa pun kan. So kita biar aktif duduk kat USIM ni. Bila lagi nak pergi luar negara? Dia dah busy tu susah dah kan. Dah keluar U pun dah tak ada rasa pengalaman macam ni. Okay, jadi itu saja ke? Okay, saya rasa itu saja. Itu saja untuk podcast channel kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe and share our YouTube channel, dan tekan loceng untuk dapatkan notification dari kami. Dan jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Hoi Home of Ideas. Okay, jadi terima kasih kepada Cik Nabil kerana sudi memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar USIM pada hari ini. Sama-sama. Itu sahaja dari kami. Bye. Bye.